Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam penonton sekalian. Saya Izzuan bin Muhammad Yunus selaku pengacara majlis anda pada sesi kali ini ingin mengucapkan selamat datang ke Fiesta Maya Sehat, Selamat dan Sejahtera UTM 2020. Pada hari ini kita akan mengikuti satu sesi forum secara maya yang bertajuk Bicara Keselamatan dan Kesihatan dalam Pekerjaan, Berbaik Budi, Minda Harmoni. Kita memulakan sesi forum pada hari ini. Marilah kita sama-sama memulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, izinkan saya memperkenalkan moderator dan ahli-ahli panel forum pada pagi ini. Moderator kita ialah Puan Nur Hasrina binti Muhammad. Beliau bertugas sebagai pegawai psikologi di Pusat Kaunseling UTM Kuala Lumpur. Ahli panel yang pertama ialah yang berusaha Tuan Haji Muhammad Najib. Beliau merupakan Ketua Pentadbiran UTM Kuala Lumpur. Ahli panel yang kedua Puan Nur Zima Zaihan ini UTM Kuala Lumpur. Dan terakhir ialah Encik Radhi Syambil Muhammad. Beliau bertugas sebagai pegawai latihan vokasional Rakab Setiausaha Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia Japan International Institute of AIIT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya serahkan sesi forum pada kita iaitu Puan Nur Hasrina. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton warga UTM yang dihormati dan juga komuniti yang turut menyertai program siaran langsung kita pada hari ini. Saya Nur Hasrina, moderator anda pada hari ini bersama dengan panel-panel pakar kita di dalam forum bicara keselamatan dan kesihatan dalam pekerjaan dengan tajuk Berbaik Budi Minda Harmoni. Okey, saya mulakan dengan pantun yang berkaitan dengan tajuk ini. Hendak berlayar ke Teluk Bentung sambil mencuba labuhkan pukat, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Saya ingin juga memetik sedikit kata-kata punjangga Melayu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang tiada sama dicari, sama sakit sama senang, ke bukit sama mendaki, kelurah sama menuruni, sama menghayun sama melangkah, jika kabar baik diberitahu, jika kabar buruk serentak didatangi, jika jauh ingat mengingati, jika dekat temu menemui, dapat sama laba, hilang sama rugi. Begitu indah ya, karangan pujangga Melayu memberi panduan kepada kita tentang nilai-nilai berbaik budi, minda harmoni dan akan dikupaskan oleh 3 panel pakar kita pada hari ini yang khas kita bawakan kepada anda yang telah diperkenalkan oleh pengerusi majlis kita sebentar tadi, Tuan Haji Muhammad Najib Masrum, Ketua Pentadbiran UTM Kuala Lumpur yang selama ini bertumpu lumus menangani isu-isu COVID-19 dan juga BDR, bekerja dari rumah dan berkesan pada kami di sini UTM Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji dan juga kepada Tuan Radhi Syam sebagai Setiausaha JKKP MJIT banyak pengalaman juga tulang belakang juga dalam barisan hadapan dalam menangani COVID-19 di dalam kampus dan juga langkah-langkah pencegahan dan juga kepada Timbalan Pengarah Pusat Kaunseling UTM Kuala Lumpur Puan Nur Zima Zaihan yang merupakan pengamal psikologi dan kaunseling yang akan mengupaskan juga dengan kita tajuk pada hari ini. Kita pergi dulu kepada Tuan Haji Najib. Seringkali kita melihat di dada-dada akhbar tentang kadar stres di kalangan pekerja sama ada di peringkat negara ataupun global. Dan tambah-tambah lagi di dalam pandemik COVID-19 ini, ia menunjukkan satu takut yang membimbangkan. Bagaimanakah kita boleh hubung kaitkan nilai berbaik budi
membentuk minda harmoni, mampu memberi satu kesan kolektif kepada organisasi bagi menjamin keselamatan dan kesihatan dalam pekerjaan. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih pada Puan Asrina selaku moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan panel dan juga penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, dan semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera dan mendapat lindungan daripada Allah SWT. Baik, soalan yang ditanyakan oleh Puan moderator tadi tu agak berat jugalah untuk dijawab tu sebab dia punya tajuk dia tu berbaik budi minda harmoni kan, dia macam pantun, tapi yelah saya tak sehebat ni lah Puan moderator untuk berpantun. Cuma saya nak ada teringat ni ada satu pantun lama kan. Pantun lama ni tentang budi ni, dia kata kalau menebang si pohon jati papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi umpama pohon tidak berbuah. Jadi maknanya pohon tidak berbuah ini walaupun dia masih lagi memberi manfaat dalam bentuk yang lain, dia masih lagi boleh menjadi lindungan kepada orang yang berteduh di bawahnya, memberikan oksigen dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak berbuah, mana fungsi utama dan ekspektasi sebuah pokok itu tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya lah. Begitu juga dengan manusia. Tapi sebelum saya ceritakan tentang apa hubung kait antara baik budi dengan minda harmoni ini, kita ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu nilai. Nilai ini kita tidak membahaskan tentang nilai itu dalam bentuk angka-angka, tetapi nilai ini adalah merupakan satu bentuk prinsip asas ataupun pegangan seseorang itu yang saya kira menjadi asas kepadanya untuk menentukan sesuatu yang dilihat itu atau yang dipegang itu sebagai positif atau negatif. Maknanya nilai itulah yang menentukan dia melihat sesuatu perspektif itu negatif ataupun positif lah. Contohnya nilai menghormati orang tua. Kalau kita anggap nilai menghormati orang tua itu sebagai satu nilai yang positif, maka perkara itu akan dilihat sebagai positif. Tetapi sekiranya nilai biar cepat biar lambat asal selamat itu merupakan satu nilai yang positif bagi dirinya, dia akan melihat itu sebagai satu positif. Tapi ada juga orang yang melihat biar lambat tapi asal selamat itu suatu bentuk yang negatif. Itu saya kata tu nilai dia. Dia nilai dia melihat itu bagaimana dan dia akan memberikan tafsiran sesuatu itu positif atau negatif adalah bergantung pada nilai yang dipegang. Jadi berbalik pada tadi nilai baik budi tadi maknanya bagaimana budi pekerti itu kita semai, kita tanam dalam diri kita untuk kita zahirkan dalam bentuk kerjasama dalam bermasyarakat, kerjasama dalam kerja-kerja berkumpulan, bekerjasama dalam berorganisasi. Sebab tanpa ada kerjasama tadi, sukar untuk kita melaksanakan tugas dan sukar untuk kita memastikan fungsi dan peranan jabatan kita itu dapat berjalan dengan sebaiknya. Jadi kita nak kaitkan tadi dengan nilai yang ada pada seseorang itu dihasilkan melalui budi pekertinya yang baik, dan budi pekertinya yang baik tadi akan diterjemahkan dalam bentuk sifat-sifat pekerja yang baik. Jadi pekerja-pekerja yang baik ini kalau semua orang mempunyai budi nilai yang sama, budi pekerti yang baik, dia ada budaya kerja yang sama, dia akan melahirkan environment kerja yang sihat, yang selamat. Sebab kita semua sedia maklum bahawa kesihatan keselamatan pekerjaan ini bukanlah semata-mata hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal. Contohnya keselamatan daripada bahaya, daripada hazard-hazard yang berkaitan, tetapi kesihatan dan keselamatan ini juga dalam bentuk psikologi dari segi sudut minda, sebagaimana yang Puan Hasrina katakan tadi. Dalam konteks UTM Kuala Lumpur pada hari ini, cabaran sebagai jabatan yang menguruskan hak ehwal pengurusan manusia ini, kita mendapati bahawa wujud keperluan untuk kita menangani isu-isu kesihatan mental, kesihatan fizikal dan mental, serta kesihatan psikologi staf, yang mana pada ketika ini kita lihat ada menunjukkan pattern-pattern peningkatan. Peningkatan ini bukanlah satu bentuk yang negatif, tetapi peningkatan ini hasil daripada awareness
yang semakin tinggi dalam kalangan majikan sehingga mereka begitu cakna dengan apa yang berlaku pada persekitaran pekerja. Bukan hanya dari segi persekitaran keselamatan untuk dia bekerja, tetapi keselamatan minda dan juga kesihatan psikologinya. Jadi kita lihat pada hari ini peningkatan itu tadi, saya katakan tadi bukanlah dalam bentuk yang negatif, tetapi dalam bentuk begitu caknanya majikan ini untuk menghasilkan suasana yang kondusif. Kondusif bukan saja memberikan suasana kerja yang sesuai, peralatan pekerjaan yang sesuai, tetapi juga sekiranya ada isu-isu yang berkaitan dengan kemurungan, tekanan kerja juga telah mendapat apa kata orang tu perhatian yang sangat serius dalam kalangan pihak pengurusan UTM pada hari ini. Jadi saya katakan tadi, bermula dengan nilai yang dipegang oleh seseorang itu akan menghasilkan budi pekertinya diterjemah dalam bentuk tutur kata, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan kerja dan sebagainya. Dan apabila nilai tadi dikongsikan bersama antara warga kerja, dia akan membentuk suasana kerja yang selamat, kondusif dan sihat untuk semua orang. Saya kembalikan semula kepada moderator. Itu kupasan untuk saya pada soalan yang pertama. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Mukadimah yang padu daripada Tuan Haji kepada kita pada ini untuk menerangkan nilai-nilai sebagai prinsip asas kebersamaan dalam pekerjaan, berkumpulan dan juga keseimbangan keselamatan fizikal penting diseimbangkan dengan keselamatan minda dan psikologi. Kini kita beralih kepada Tuan Radisham sebagai wakil pekerja lah saya fikir dalam sesi ini. Tuan Haji sebagai wakil majikan sering diketengahkan dalam isu-isu semasa bagaimana kebajikan pekerja perlu dijaga. Seperti seminggu yang lepas dalam akhbar ada diketengahkan tentang pekerja putus tangan di Ipoh dan secara proaktifnya Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Perak mengambil tindakan bagi pembelaan kes. Bagaimana perubahan dari sudut kepimpinan di UTM bersifat transformational dapat memberi kesan positif dalam meningkatkan keselamatan di tempat kerja, khususnya di UTM ini. Silakan Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Puan Moderator, sahabat-sahabat, ahli panel serta kita punya hadirin yang mengikuti saya langsung sesi forum pada hari ini. So terima kasih kepada Puan Moderator di atas jemputan dan juga saya nampak dia kepada kita panggil sebagai perkongsian pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, saya cuma nak mengupas sikitlah tentang ada dua perkara yang kita perlu melihat. Satu ialah perkataan transformasi itu. Maksudnya kalau kita tengok dari segi proses more kepada proses kita ingin mengubah daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik lah. Dan seterusnya yang kedua ialah tentang konsep OSH sendiri. Kalau tengok OSH ni dia telah dibentuk untuk melindungi dari segi keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja-pekerja yang bernaung di bawah majikan. Dan kalau dilihat dari segi takrifan ni maksudnya dengan kita mengamalkan sesuatu peraturan dari segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu, insya-Allah maksudnya mutu perkhidmatan yang kita akan berikan nanti itu maksudnya dalam keadaan yang baguslah, dalam keadaan yang baik. Okey. Dalam konteks itu, pertama sekalinya kita melihat ialah tentang peranan pekerja. Sebenarnya peranan pekerja pertama sekalinya ialah kita nak saya merupakan di antara salah seorang pekerja lah yang bernaung di bawah majikan. So majikan kita lah UTM lah, dan kita sebagai majikan, kita sebagai pekerja yang dibawa di bawah apa-apalah, tak kisahlah fakulti dan juga PTJ masing-masing tu. Dan kita ingin melihat maksudnya dari segi pertama konsep ialah bagaimana kita ni sebagai pekerja boleh menyumbang kepada
kemajuan dari segi kemajuan dari segi kita punya proses kerja tu ya di bawah majikan. Okey. So pertama sekalinya tentang apabila kita melakukan sesuatu proses kerja, pertama sekali tentang bagaimana kita manage kita punya situasi kita, tentang bagaimana kita nak menerapkan budaya kerja yang cemerlang supaya apabila hasil kerja yang kita hasilkan tu dalam keadaan yang bermutu tinggi. Maksudnya kalau saya melihat kepada macam contohnya Tuan Najib, dia merupakan bos kepada kita semualah di KL ni. Cik Najib ni one of the menjadi pakar rujuk. Kalau maksudnya pakar rujuk ni apa-apa masalah yang berhubung kait dengan isu di UTM Kuala Lumpur ni, dia mewakili UTM. Maksudnya mewakili UTM dalam apa-apa perkara, dialah merupakan sumber rujukan utama. Jadi sebagai pekerja yang cemerlang, dia satu je, bila kita nak bekerja ni, kita kena melihat kepada majikan kita. Yang keduanya lah, kita mesti dari segi proses komunikasi bersama dengan majikan, makna kita kena jelas. Kadang-kadang kalau kita tak jelas tu yang masalahnya. Dan satu lagi yang paling utama ialah apabila kita nak bekerja ni, kita kena bersedia. Sebab kadang-kadang kalau kita tak bersedia untuk bekerja, maksudnya datang kerja tak bersedia. Jadi kalau tak bersedia, maksudnya fikiran kita akan bercelaru. So bila bercelaru, automatically masuk dari segi proses tadilah, mana dari segi keselamatan mungkin tak terjaga. Contohnya kalau kita mengendalikan mesin di lab atau di makmal tu, kita dalam keadaan tak stable. Mungkin tak stable ni lah kerana mungkin ada masalah lain lah. Masalah di luar daripada konteks pekerjaan kita. Tapi apa yang saya ingin berpesan pada rakan-rakan kita semua, so apabila kita bekerja, pastikan kita berfokus nak bekerja. Sebab kadang-kadang kalau kita tak berfokus, maksudnya ada perkara yang mungkin menghalang daripada kita nak bekerja dengan baik. So mungkin itulah yang menyebabkan kadang-kadang dari segi keselamatan kita tidak terjaga dengan bagus dan akan menimbulkan masalah dalam kita punya situasi lah. Sebab saya di MJIT ni kita banyaklah mengendalikan kes-kes ya. Contohnya kes-kes, banyakannya saya nampak pekerja ni, saya nampak alhamdulillah lah di pekerja kita di dalam sektor di UTM ni saya nampak agak kurang bermasalah. Tetapi kadang-kadang saya nampak ada contohnya macam klien kita, selain daripada pekerja, klien kita kedua ialah tentang tentang pelajar kita ni. Ini saya nampak banyaklah kita mendapat makluman daripada penyedia di mana-mana PTJ ni yang kita melihat kepada pelajar kita ni dah bermulanya proses, contohnya kemalangan kecil yang disebabkan oleh kerana kecuaian. Tetapi bila kita memanggil mereka atau bila kita tanya mereka secara personal, mereka ni memang ada masalah. Pertama ialah bila ada masalah, maksudnya dari segi konten penyediaan untuk sebelum bekerja tu mereka tak bersedia untuk bekerja. Jadi saya melihat mungkin perkara ini kita mungkin boleh melihat semula dalam konteks untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam suasana kerja yang harmoni. Dan saya melihat kepada kita panggil konsep bekerja ni, maksudnya kalau kita bekerja dengan bersungguh-sungguh dan jangan memikirkan masalah. Sebab kalau kita kalau kita fikirkan masalah, maksudnya memang saya nampak memang kita tidak boleh melakukan kerja dengan bagus. Sebab kadang-kadang ialah masalah, saya pun ada masalah. Tetapi saya cuba untuk kontrol masalah tu supaya kita boleh membuat kerja dengan lebih bagus lah. Maksudnya macam saya di samping berhemat dengan MJIT, yang kedua juga saya berhemat dengan KSJ. So maksudnya ada 2-3 perkara yang kita ada masalah-masalah lain, tapi kita menganggap bahawa masalah itu dia datang dan pergi. Maksudnya masalah itu, setiap masalah akan datang dan pergi. Kalau kita tahan pun memang dia akan pergi, tak ada masalah. Jadi insya-Allah dengan kekuatan sahabat-sahabat, dengan kekuatan bos kita Cik Najib ni kan. Jadi maksudnya insya-Allah kekuatan kita dalam berpasukan dan untuk memastikan UTM sanjungan bangsa kita ini, insya-Allah kita akan cuba melakukan terbaik
maksudnya menjadi universiti ternama di Malaysia ini, dan apa yang kita akan dapat insya-Allah maksudnya akan ada nanti insya-Allah di hari kemudian kita akan mendapat ganjaran sebaiknya. Itu saja untuk permulaan daripada saya. Mungkin biasa kita ada topik-topik yang ikut kepakaran kita, tetapi hari ini kita telah diberikan topik yang memerlukan fokus. Dan saya cubalah selaku panel pada kali ini, saya cuba untuk memberikan idea, dan mungkin insyaAllah lepas ni kita akan tengok dalam sesi Q&A nanti. Wallahu alam. Itu saja dari saya. Terima kasih Puan Moderator. Saya serahkan balik kepada Moderator bagi ucara seterusnya. Terima kasih Cik Syam. Kalau bercakap dengan Cik Syam ni, kita mesti akan rasa bermotivasi sepanjang masa. Kalau ada yang ada masalah, boleh saya syorkan Cik Syam juga, boleh kita jadikan pakar rujuk. Okey, saya nampak tadi Cik Syam ada menekankan tentang bagaimana mutu proses kerja di bawah majikan itu penting, dan pekerja perlu siap siaga, bersedia untuk bekerja, dan juga proses komunikasi dengan majikan juga sangat penting. Saya ingin juga mendapat pandangan daripada Puan Norzima Zaihan, Timbalan Pengarah Pusat Kaunseling, tentang satu isu lainnya, satu nilai lain yang kita nak bincangkan pada hari ini. Bagaimana pandangan Puan berkenaan dengan konsep rahmah untuk semua yang baru-baru ini berhubung kait dengan tema Bulan Kesihatan Mental Sedunia, iaitu kesihatan mental untuk semua. Adakah nilai rahmah atau konsep rahmah ini harus diasimilasikan atau diserap sebagai amalan dalam organisasi bagi menyumbang kepada peningkatan keselamatan di tempat kerja? Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih terucapkan pada Puan Moderator kita, Puan Hasrina, dan juga selamat datang kepada ahli-ahli panel yang lain, Puan Haji Najib dan juga Puan Radisham. Bersama kita hari ini dengan program Berbaik Hati Minda Harmoni. Itu istilah rahmah kita sebenarnya dua rahmah untuk semua. Tapi apa maksud itu? Rahmah seperti yang dicatat oleh Al-Jurjani, ulama besar awal abad 9, hijrah yang mengarang tak rekat yang tersebut, dia merujuk kepada suatu keinginan untuk menyampaikan kebaikan yang mana dia ada masuk dalam kasihan. Malahan dalam Al-Quran itu kali sama ada daripada segi perbuatan atau dalam hati nama, maksud rahmah, perkataan rahmah. Okey, untuk tuan-tuan, rahmah ini merupakan konotasi kepada kebaikan dan menggambarkan sifat mesra, bertimbang rasa, prihatin dan ambil berat dalam tingkah laku kita seharian. Dalam konteks organisasi, sebab apa? Hari ini berkaitan dengan organisasi, rahmah pada pekerja juga menjurus kepada kesejahteraan hidup pekerja dengan mengambil tahu, prihatin, peduli dan membuat kebaikan di antara satu sama lain. Okey. Kenapa dia penting? Sebab rahmah ni dia berikan rasa tanggungjawab kepada majikan. Macam biasalah bawah kita kan. Dan pekerja di dalam memberikan bantuan, sokongan dan mengambil berat mengikut kemampuan. Sebab sekarang ni dalam keadaan COVID, memang semua banyak, memang semualah yang bekerja work from home. Jadi ada banyak halangan dan cabaran yang kita hadapi untuk bekerja dari rumah. Dia memang wajar konsep rahmah, bagi saya lah, pandangan saya memang wajar lah konsep rahmah ni untuk semua dan diasimilasi dalam organisasi. Sebab dalam situasi sekarang kemungkinan para pekerja menghadapi kesulitan lah. Sebab apa? Dengan wabak pandemik yang baru lagi ni, dia bukan lagi berlaku dan sistem pekerja ni akan ambil masa untuk sesuaikan diri dengan keadaan seharian ya. Berkurung di rumah, maknanya bekerja di rumah dengan ada keluarga, dengan ada halangan-halangan yang kadang-kadang dan apabila rahmah dan memerlukan, dia mampu mengurangkan konflik di dalam organisasi dan dapat
memberikan kelegaan kepada pekerja. Tapi dalam masa yang sama, pekerja harus ingat bahawa mereka juga perlu bekerjasama dengan majikan sebab kita ni masing-masing sama memerlukannya, ibarat urus situation dan tak mengambil mudah apa yang contoh dia begini, mungkin ada staf yang memang sangat bagus dalam tugasan yang diarahkan, sentiasa dibuat, maknanya super tip-top. Kalau bos minta A sampai N tapi staf tu boleh bagi sampai Z, jadi mana betapa bagusnya staf itu, selagi pun bagus, tapi ada juga bos yang tak nak bagi ruang dan peluang untuk staf berpindah, nak cari hala tuju kerjaya yang baru yang dapat meningkatkan efisien staf dengan lebih baik kerana kepelbagaian tugas yang diinginkan. Sebab kami ada juga dapat kes-kes yang sebegini yang mana staf ni memang sangat bagus sampai kan bos tahan dia, maknanya daripada 5 tahun, 10 tahun, kadang-kadang dia lama, tapi dia nak mencari hala tuju yang baru, nak cari suasana yang baru, bukan bosan yang kerja lama, tapi kadang-kadang kemungkinan untuk nak pandangan yang berbeza. Tapi dalam masa yang sama, keinginan staf ni untuk turnover baru dan dia boleh dapat cabar juga. Kalau macam kadang-kadang kita lepas pandang, jadi bos-bos ni selalu minta lah tolong berkembang pada staf yang begini. Ini untuk staf ni menjalani kehidupan yang dipilih supaya tak nak menjejaskan dan memberi implikasi kepada mental staf. Contoh yang lain, ini pun mungkin tak ada kat UTM ni lah, tapi saya perlu merebut tentang ni. Mungkin ada staf yang dipanggil dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Contoh bodoh, bangang, lembab, dan bayangkan kalau perkataan-perkataan yang tidak ramah tuan-tuan, bagaimana kalau dia terkena pada orang yang sangat sakit, dia mungkin boleh jadi lain tuan-tuan. Jadi kita mengharapkan supaya santunilah dengan sebab metode ini kadang-kadang jadi tangan kepada bos untuk menjalankan bagi kelancaran tugasan di pejabat. Mungkin ini kadang-kadang boleh jadi tiga isu pada kecemaran mental. Jadi sebab apa tuan, kecemaran mental ni dia ada berbagai jenis. Dia macam-macam dia boleh jadi. Antara dia kita takut bila dia menimbulkan ancaman pada diri dan juga pada orang lain. Orang lain itu siapa? Saya serahkan pada tuan-tuan untuk menjawab. Saya masih tentang dalam perlu ada ciri-ciri anti-disipasi sama dan akan sama, hakikat dia adalah berbeza. Sebut memang senang, tapi nak buat tindakan tu agak-agak senang tu susah. Contoh kalau kita tengok staff ni kalau dalam kesusahan, daripada situ akan timbul perasaan kesian. Dari kesian tu dia simpati, itu lain tapi kalau empati ni dia adalah rasa yang disusuri dengan keinginan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi orang berkenaan. Jadi sebab itu sifat empati dan sensitif ini dia adalah ciri-ciri Rasulullah. Rasulullah ni adalah pemimpin kita tuan-tuan. Jadi apa salahnya kita ikut ni dan kita letakkan ini kepada dalam organisasi Okey. Rasanya sampai tadi tu ada okey. Lagi satu kita pun nak share jugalah kalau untuk meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja. Sebab apa ini juga adalah satu rahmah daripada majikan kepada staf yang mana perlu tuan-tuan tahu bahawa staf ni mempunyai perasaan tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau bos-bos ni saya harapkan supaya ada kemahiran mendengar dan nak mendengar, kita beri peluang kepada staf untuk berkongsian perasaan. Okey, jadi satu berkongsi cerita yang bingung. Ini bukan cakap okey bila kita condemn ataupun komen, tetapi tidak ada penambahbaikan itu. Dia sangat berbeza. Okey, jadi satu ni pun kadang-kadang bos ada yang terlupa.
staff dia memerlukan penghargaan ya tuan-tuan. Penghargaan, bagus, tahniah, kata-kata buat awesome. Jadi sebutlah perkataan tu sekali-kali. Sebab apa? Benda-benda ini kadang-kadang dia rasa macam dia tidak rasa dihargai. Jadi dia tidak rasa dihargai. Dia tak gembira. Kita dengan rasa rahmah tu perlulah beri sedikit pujian. Jangan bagi selalu pula. Okey. Rasanya saya perlu serahkan kepada Puan Hasina sebab nanti dah menjawab kepada topik yang rahmah kepada staf tadi. Okey, saya silakan kepada Puan Hasina. Terima kasih Puan Nurzima Zaihan atas penerangan tentang bagaimana rahmah itu perlu diaplikasikan di tempat kerja dengan menyantuni pekerja, dengan cara menyantuni maka datanglah motivasi dan penghargaan, dan juga pentingnya sebagai majikan memberi sokongan dalam penentuan hala tuju kerjaya juga menunjukkan nilai rahmah dalam organisasi. Okey, kita kembali kepada Tuan Haji. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit tentang laporan berita harian tentang isu kesihatan mental di kalangan pekerja di negara ini menelan kos RM14.4 bilion atau 1% daripada keluaran dasar negara KASA KDNK pada 2018. Ini 2018. Ini menuntut, saya lihat menuntut kepekaan majikan kerana isu kesihatan mental telah menjadi penyakit kedua terbesar selepas penyakit kardiovaskular dan mampu menjadi ancaman berisiko kepada tenaga kerja yang berkualiti. Bagaimana penerapan nilai kepada majikan yang bukan sahaja sebagai ketua yang menjaga, juga pemberi motivasi, pembimbing dan juga murabbi kepada organisasi dalam menyeimbangkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Dipersilakan Tuan Haji. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Hasrina. Bagi soalan yang kedua ini, saya dapat membuat kesimpulan bahawa ada dua isu yang ingin dikupas di sini, iaitu tentang bagaimana majikan itu berperanan, dan saya lihat sebenarnya bukan semata-mata peranan majikan saja yang perlu dikupas di sini, tetapi sebagai pekerja ataupun sebagai staf juga perlu ada berperanan dalam memastikan kesihatan dan keselamatan pekerjaan ini dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Namun begitu, sebelum kita bercerita tentang peranan majikan dan juga apakah peranan staf itu sendiri dalam memastikan organisasi berfungsi, menjalankan fungsinya dengan baik, apabila cakap tentang majikan dan pekerja ini, ada dua perkara yang perlu difahami oleh semua orang, iaitu yang pertama tentang tanggungjawab. Tanggungjawab ini secara prinsipnya adalah sesuatu yang perlu kita berikan. Mana tanggungjawab sebagai majikan apa dia, tanggungjawab sebagai pekerja itu apa dia. Jadi tanggungjawab itu adalah sesuatu yang perlu diberikan. Manakala perkataan yang kedua yang perlu difahami, istilah yang perlu difahami oleh semua orang adalah istilah, iaitu istilah hak. Macam tadi, tanggungjawab adalah sesuatu yang perlu diberikan, tetapi hak pula adalah sesuatu yang perlu diterima. Hak sebagai seorang majikan dan juga apakah hak sebagai seorang staf ataupun seorang sebagai pekerja. Jadi tanggungjawab sesuatu yang perlu diberikan, hak pula adalah sesuatu yang perlu diterima. Jadi dalam konteks ini, sebagai majikan mereka perlu memahami tentang tanggungjawab mereka apa. Pertama, contohnya menyediakan persediaan pekerjaan yang kondusif, menyediakan latihan yang mencukupi untuk memastikan staf-staf tadi kompeten, menyediakan peralatan-peralatan yang bersesuaian, yang masih lagi boleh digunakan, dan saya katakan tadi memberikan peruntukan yang secukupnya sebanyak untuk tujuan latihan meningkatkan kompetensi staf. Dan manakala apabila hak majikan pula, dia perlu mendapat sesuatu produktiviti yang setimpal dengan modal yang telah dikeluarkan tadi. Contohnya tadi ROI lah, return of investment. Mereka telah menghantar kita pergi ke kursus, pastilah majikan mengharapkan peserta dapat menerjemahkan hasil pulang daripada kursus tadi dalam bentuk produktiviti yang lebih baik. Kan? Dia mengambil pekerja-pekerja yang berkualiti. Mestilah dia mengharapkan hasil produk yang dihasilkan nanti adalah yang berkualiti. Itu hak sebagai majikan yang perlu diterimalah.
Dan manakala bagi staf pula, tanggungjawab dia adalah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dia tujuan dia diambil bekerja. Sebab kadang-kadang kita setelah lama kita bekerja, kita terlupa mengapa UTM ambil kita bekerja, mengapa majikan kita ambil bekerja. Dia kena tahu dan kena sedar apakah tanggungjawab dia berada di sesuatu jawatan itu, di satu jabatan itu, supaya dia dapat berperanan dan berfungsi dengan sebaiknya. Sebab kalau dia gagal menjawab persoalan mengapa aku perlu ada di sini, mengapa saya perlu memegang jawatan ini, maka dia tidak akan dapat melaksanakan tugas dia dengan baik. Jadi kalau pekerja yang baik, dia mesti tahu apa tanggungjawab dia dan mengapa dia perlu wujud dalam UTM ini. Itu soalan yang perlu dijawab, dan sekiranya dia gagal untuk menjawab, dia masih ada lagi masalah untuk meletakkan dirinya dalam peta organisasi tadi. Dan hak sebagai pekerja pula perlulah diberikan persekitaran yang baik, perlu diberi latihan yang mencukupi sesuai dengan skim perkhidmatan, setimpal dengan gaji yang diberikan dan sebagainya. Jadi hak-hak itulah yang perlu dipahami oleh majikan tadi supaya majikan memberikan tanggungjawabnya dan staf dapat menerima haknya. Dan dalam masa yang sama, staf memberikan tanggungjawabnya sebagai staf dan majikan menerima haknya sebagai majikan apabila menggajikan ataupun menghayat atau mengambil bekerja seseorang pekerja itu. Jadi dalam konteks pada pagi ini, apa yang ingin dimajukan oleh moderator tadi, kita dalam menyelusuri perjalanan kerjaya kita dalam sesuatu organisasi, memang tidak dapat tidak daripada kita berhadapan dengan pelbagai masalah, pelbagai isu dan cabaran. Jadi ibarat kata orang, kita tidak sesuatu masalah itu, kita tidak boleh lari daripada masalah, tetapi kita boleh menghadapi masalah tadi dengan kita menanamkan sikap yang positif tadi. Sesuatu masalah itu mungkin sukar untuk diselesaikan, tetapi ia tidak mustahil untuk dilaksanakan. So maknanya kalau kita rasa susah itu, susah ini, majikan kata susah itu, susah ini, sama juga staf kata tak boleh itu, tak boleh ini, tapi kita kena ingat dalam satu perkara, bahawa selagi mana orang memberikan kerja kepada kita, selagi mana orang memberikan tugasan kepada kita, selagi mana orang memberikan kepercayaan kepada kita, bermaksud kita ini adalah sesuatu aset kepada organisasi. Kita ini berupaya menyelesaikan masalah tadi. Kita ini ada potensi untuk menggalas tanggungjawab tadi, dan adalah menjadi satu yang menyedihkan ataupun merugikan bagi kita sekiranya orang tak nak bagi kerja pada kita kerana tidak mempercayai pada kredibiliti kita, kompetensi kita, kan. Ada setengah orang kata tak apalah, aku tak ada kerja, bos tak bagi aku kerja, sedangkan benda itu bagi saya satu yang merugikan. Sebab apabila seorang itu diterima masuk dalam UTM khusus yang pada konteks kita pada hari ini, ataupun diterima bekerja dalam sesebuah organisasi, dia telah memiliki kualiti yang tertentu yang telah ditetapkan oleh majikan sehingga dia terpilih untuk bekerja. Dan kalau dia tak terpilih, dia dah ataupun apabila dia tak terpilih, sekiranya dia tidak terpilih, bermakna dia tidak memenuhi kriteria kualiti yang telah ditetapkan oleh majikan, oleh organisasi. Mana once you diterima bekerja, bermakna kita adalah orang yang berkualiti. Jadi kalau kita tidak diberikan kerja hanya yang biasa-biasa saja, sedangkan dengan kapasiti kita sepatutnya boleh bekerja dengan lebih jauh, lebih banyak, lebih berat lagi tanggungjawab tu, mungkin orang tidak percaya pada kita, ataupun mungkin kita ini kurang kehebatan diri untuk orang mempercayai kita boleh melaksanakan tugas. Jadi kalau orang bagi kerja banyak, bagi kerja dengan bebanan-bebanan tertentu, kita pernah ingatlah, kita kena positiflah, sebab mereka berikan kita kerja kerana kita ini orang yang boleh melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun kerja itu tadi susah mungkin, tapi dia tidak mustahil untuk diselesaikan. Jadi dalam masa yang sama, majikan juga hendaklah mengetahui ataupun lebih cakna dalam bahasa pada hari ini, lebih prihatin terhadap keperluan staf, terhadap apa yang berlaku dalam organisasi, dalam jabatan. Sebab sebagai ketua ataupun sebagai majikan, kita melihat sesuatu isu itu dalam macro view, satu perspektif yang lebih luas, dan mana kita kadang kita lebih tahu apa potensi staf kita, apa kelemahan dia, dan apa juga keminatan ataupun minat mereka. Jadi sekiranya seorang majikan itu dia cakna, dia prihatin, dia peka kepada perkara-perkara tadi, dia dapat menempatkan stafnya pada tempat yang sesuai. Dan ini berbalik pada maksud
keadilan dalam perspektif Islam. Keadilan dalam perspektif Islam ini adalah bukan ibarat timbangan dacing yang sama berat. Di kanan 5 kilo, kiri 5 kilo. Tetapi dalam Islam definisi keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bagi kita, kalau kita meletakkan orang yang salah pada tempat yang salah, itu merupakan satu bentuk ketidakadilan dan boleh dianggap sebagai satu kezaliman. Maknanya kalau orang itu minat untuk bekerja, contohnya dia bekerja dia minat tentang outdoor punya program, tentang aktiviti yang lasak, aktiviti yang banyak menggunakan fizikal, kurang menggunakan otak tapi lebih kepada otot, mungkin kita letak di tempat-tempat yang sesuai, di unit sukan misal katanya, ataupun dia dijadikan sebagai AJK sukan, AJK aktiviti dan sebagainya. Bagi mereka yang minat tentang pembacaan, penulisan dan sebagainya, dia perlu diletak di tempat yang sesuai. Jadi berbalik pada tadi, tanggungjawab sebagai majikan tadi, dia perlu cakna, perlu prihatin, perlu jelas tentang apa kelebihan, apa potensi staf tadi supaya dia ditempatkan di tempat yang sebaiknya dan mereka boleh menyerlah potensinya sekiranya diberikan dorongan yang sesuai, bidang tugas yang memadai dengan kelayakan dan juga dengan tahap pemikiran staf. Sebab semua orang rambut sama hitam tetapi potensi diri tidak sama, minat tidak sama, nama saja sudah berbeza. Jadi setiap orang itu perlu disesuaikan, dilayan dengan sebaiknya. Dan dalam masa yang sama sebagai staf juga, sebagai pekerja kita ada tanggungjawab dan hak yang perlu kita berikan kepada majikan kita lah. Jadi maknanya kalau ekspektasi tadi seperti mana yang sahabat panel saya katakan tadi, kalau kita diberikan arahan kerja untuk melaksanakan A sampai M, tapi kalau sekiranya, apalah kiranya kalau kita buat A sampai Z, kalau itu dalam keupayaan kita, dalam keadaan yang sesuai, dalam keadaan kita mampu, berilah extra mile kepada tugasan-tugasan yang diberi. Kerana tugasan yang diberikan itu kalau kita anggap sebagai ibadah, dia akan menjadi amal jariah yang berpanjangan. Sebab kita kena ingat bahawa kadang-kadang kita melaksanakan tugas dan kita berhempas pula melaksanakan tugasan kita itu bukan untuk orang yang kita kenali pun. Contohnya lah baru-baru ni kita ada berlaku penyebaran wabak COVID-19 ini yang mana pada bulan April dan Mei itu kita satu kampus berhempas pulas menyelesaikan tugasan untuk penghantaran pelajar pulang ke kampung. Sedangkan kita tidak makan mengikut waktu, tidak cukup tidur, pergi ke sana dan kemari, berhempas pula lah melaksanakan urusan penghantaran pulang pelajar tadi. Sedangkan pelajar tadi kita tidak kenal pun mereka. Mereka bukan ahli keluarga kita, mereka bukan siapa-siapa dengan kita dan mereka pun tidak mengenali kita. Tetapi oleh kerana kita menganggap itu sebagai satu ibadah dan sebagai satu amal jariah, kita berusaha bersungguh-sungguh, tidak tidur malam, pergi ke balai polis, pergi ke pihak bomba dan sebagainya melaksanakan tugas itu dan ini dengan bersungguh-sungguh, sedangkan kita tidak mengenali pun mereka. Manfaat itu pun bukan tidak kembali kepada kita tetapi kepada pelajar-pelajar tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita meredakan usaha-usaha tadi itu sebagai satu amal jariah, mudah-mudahan kerja-kerja yang kita buat itu akan kita beri yang terbaik supaya dia dapat dikira sebagai satu ibadah. Cuma sebelum saya mengakhiri untuk pusingan yang kedua ini, ingin saya bacakan sedikitlah sabda Rasulullah SAW tentang tanggungjawab ini. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan kepada jagaannya. Seorang pemimpin yang menjaga manusia, ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang lelaki bertanggungjawab di atas keluarganya, seorang wanita adalah penjaga di rumah suaminya dan ia bertanggungjawab atas jagaannya. Seorang khadam penjaga harta benda tuannya dan ia bertanggungjawab di atas jagaannya. Setiap kamu adalah pemimpin, yang ini penjaga, dan setiap kamu akan ditanya tentang jagaan yang berada di bawah seliaan masing-masing. Jadi kurang lebih begitulah maksud hadis tadi. Dengan itu saya kembalikan semula kepada Puan Moderator. Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Penuh lengkap penerangan tadi beserta dengan hadis Nabi yang saya kira terang dan jelas menjawab kepada soalan dan bagaimana ditekankan tentang kerjasama majikan dan juga pekerja dalam memainkan peranan di tempat kerja dan return of investment tadi satu term di mana pekerja perlu tahu
melihat, mengetahui ekspektasi daripada majikan apa yang perlu kita deliver sebagai pekerja dalam rutin harian bekerja di UTM. Okey, kita kembali ke Tuan Radisham. Soalan untuk Tuan special hari ni berkaitan dengan bagaimana menuju al-falah, kejayaan dalam organisasi. Apakah kualiti-kualiti pekerja yang sama dapat membantu menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan rakan kerja? Ini hubungan antara pekerja dan rakan kerja dalam masa yang sama dapat mencapai kecemerlangan dalam pekerjaan. Dipersilakan Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Saya cuma tertarik dengan satu perkataan iaitu al-falah. Apa yang kita faham al-falah ialah bila kita menjelaskan dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang bahawa hidup manusia ini akan ada penyambungannya. Maksudnya apa amal baik yang kita buat di dunia ini insya-Allah akan ada nanti di akhirat nanti akan dinilai dari segi dan sebagainya lah. Jadi dalam konsep itu saya melihat kepada konsep pekerjaan kita. So dalam kita melakukan apa-apa perkara, maksud tidak kira lah apa-apa, maksudnya kita kena niatkan kalau seandainya yang baik itu maksudnya insya-Allah akan mendapat sesuatu ganjaran nanti. Sebab kadang-kadang dalam kita melakukan tugasan seharian ialah dikelilingi oleh rakan-rakan. Sebab kadang-kadang kita sebagai rakan sejawat di jabatan kita ni, kadang-kadang kita ada juga menemukan rakan-rakan yang mungkin kita melihat dari segi mata kasar dia bermasalah sebenarnya. Tetapi sebagai seorang rakan yang baik, sepatutnya kita kena mengenali rakan kita. Siapa rakan kita sebenarnya? Sebab kadang-kadang kalau kita nak mencari kesilapan rakan kita dalam kita berorganisasi, maksud memang sampai bila pun tak akan selesai masalah. Sebab saya melihat, sebab saya pun telah berkhidmat dengan UTM ni hampir 23 tahun lah. Hampir 23 tahun dan dah 2-3 jabatan dah kita selalu melalui proses ini. Dan saya punya prinsip saya senang je. Apa yang saya buat, maksudnya saya menganggap bahawa yang itu terbaik bagi diri saya. Sebab kalau kita nak memikirkan apa yang kita terbaik untuk orang, memang susah lah. Ya, kadang-kadang kita kena buat apa yang kita terbaik untuk kita dan maksudnya tidak menyusahkan orang lain dan akan meningkatkan produktiviti pada organisasi kita. Dan maksudnya kalau kita dari segi proses lain tentang tentang satu macam contohnya kita punya saya nak sentuh satu lagi yang Cik Najib maklum tadilah tentang pengiktirafan kepada kaki tangan. So apabila organisasi ini maksudnya memberikan sedikit pengiktirafan pada kaki tangan. So contohnya kalau kata kaki tangan tu berbuat baik, maksudnya sekurang-kurangnya sebagai seorang bos ni at least hantarlah WhatsApp sikit. Terima kasih kerana memberikan terbaik. Jadi maksudnya tidak perlu nak bagi anugerah cemerlang tiap-tiap tahun, tak apa. Tak ada masalah. Ya, yang penting ialah sebagai bos, maksudnya you have to deliver apa yang baik. Sebab kadang-kadang kalau kita mencari silap orang dalam kehidupan ini sampai bila-bila pun memang tak selesai. Ingat saya punya persoalan pertama tentang konsep al-falah. Al-falah apa yang kita baik, apa yang kita buat dalam dunia ni insya-Allah akan ada akhirat nanti. Kita kira lah kita buat baik ke buat tak baik ke, itu prinsip yang patut kita fahamlah. Jadi saya melihat kepada konsep pengiktirafan dalam segi kita menjaga persekitaran yang baik dan mendapat majikan yang baik dan sempurna. Sebab majikan juga kena melihat kepada konsep memberikan apa jua pengiktirafan kepada staf dia. Kalau katakan staf dia bermasalah, mungkin majikan boleh panggil slow talk one to one. Kan? Panggil dulu datang ke bilik atau ke mana-mana. Kalau nak bagus, kalau nak majikan di era evolusi industri 4.0 ni, pergilah ajak minum dekat mana-mana ke dicamur ke panggil kan. Jadikan staf sebagai rakan. Sebab kalau kita jadikan sebagai majikan, kita jadikan staf kita sebagai staf, maksudnya memang susah lah. Sebab dia ada, maksud kita panggil ada
ada divider. Jadi kalau ada divider susah kita nak memberikan satu nasihat kepada staf kita. Sebab saya yakin dan percaya staf-staf di UTM ni sangat bagus. Sebab saya pun melihat semua ada peranan masing-masing. Tidak kiralah berjawatan apa, daripada jawatan bawah sampailah jawatan atas. Mereka ada peranan masing-masing. Sebab kerana mereka sayang, kerana mereka cintakan UTM, maka mereka masih bertahan di sini. Kalau tidak, saya rasa mereka dah keluar lama dah dekat UTM ni kan. Tapi kerana sikap, maksudnya memberikan, sama-sama ingin berkongsi kejayaan bersama, memberikan idea, memberikan tenaga, usaha dan sebagainya untuk memastikan majikan kita terutama UTM ni akan lebih terus gemilang dari masa ke semasa. Cuma saya ingin menyentuh sikit berkaitan dengan ciri-ciri pekerja cemerlang. So sebenarnya kita ni yang berada di UTM semua, saya rasa semua dah cemerlang dah. Tak ada seorang yang tak cemerlang. Sebab saya rasa cemerlang itu tidak boleh diukur dengan kayu pengukur. Tapi cemerlang itu kita mengukur dari segi proses apa yang kita buat. Maksudnya kalau you datang kerja pukul 8 sampai pukul 5, apa yang you buat pada you penguasasi? Kan, biarlah hanya kita je yang mengetahui kita cemerlang. Sebab kalau kita nak melihat majikan yang memberikan perumpamaan, memberikan pengiktirafan untuk kita cemerlang, bagi saya apa kerja yang kita buat, kita seolah-olah ingin membuat sesuatu perkara dengan pujian sahaja yang kita rasa itu terbaik. Dan saya nampak pekerja-pekerja ataupun staf di UTM ni, saya tengok rata-rata daripada grade bawah sampai grade atas semua cemerlang. So mereka tahu peranan masing-masing. Dan saya nak ambil balik daripada Cik Najib tadi, memaklumkan bahawa apa yang you minat, maksudnya apa yang you, contohnya sebagai contohnya unit sukan, memang kerja dia memang bersukan. So maksudnya bersukan, maksudnya memberikan satu proses kesihatan kepada diri dia dan juga diri orang yang nak menceburi dalam bidang kesukanan. Contohnya macam kami, mungkin kami Puan Hasina dan juga barisan-barisan fellow lain ni, memang kita di college kita ni memang kita memberikan satu gambar yang baik pada pelajar-pelajar kita. Kita ada pelajar di sini yang menginap di KSJ ni melebihi daripada maksimum 2,700 orang. So tuan-tuan bayangkanlah 2,700 orang dengan 2,700 perangai. Masing-masing punya perangai yang bermacam-macam ragam. Tetapi harus diingat, kita yakin dan percaya bahawa sesungguhnya kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab oleh universiti, dilantik sebagai fellow college, mereka ini memberikan seluruh jiwa dan raga mereka untuk melihat anak-anak didik mereka ni lebih cemerlang di masa hadapan. Jadi saya nak sentuh balik tentang ciri pekerja cemerlang. Kalau mungkin tuan-tuan pun pernah melihat, pertama sekali lah kita menunjukkan keterampilan diri menarik. Maksudnya sebagai seorang pekerja, first kali pergi kerja, pakaian kena nampak menarik, kena nampak comel pakaian tu. Jadi kalau bos tengok, apa pakai slipper datang kerja, kan? Pagi-pagi datang kerja pakai slipper. So maksudnya benda tu dari segi first view majikan pun nampak macam tak berapa bersedia untuk bekerja. Jadi kita melihat, kalau boleh, saya pun berpesan pada diri saya sendiri, maksudnya kita cubalah mengambil etika pemakaian tu dari segi proses bekerja. Yang kedua, kita bersifat proaktif dalam menyelesaikan masalah. So apa jua masalah, macam saya maklumkan tadi, masalah ni dia datang dan pergi. Apa masalah sekalipun dia datang dan pergi. Saya suka, saya sebenarnya untuk makluman, saya dengan moderator ni, puan moderator ni, kita memang selalu berkomunikasi. Puan moderator ni hebat kaunselornya. Dan kalau ada masalah melibatkan pelajar, kita sama-sama bantu. Sebab kalau saya selaku, walaupun saya tidak ada kepakaran dalam bidang kaunselor ni, tetapi saya menyumbang kepada buah fikiran. Maksudnya, contohnya kita try to selesaikan masalah. Sebab kadang-kadang harus diingat, manusia ni dijadikan tidak sempurna. Kena ingat, manusia ni tidak jadikan sempurna. Ada benda-benda yang tidak kesempurnaan tu. Tidak kesempurnaan tu, siapa yang akan bantu? Rakan-rakan kita yang akan menampal tahap ketidaksempurnaan itu. Yang ketiga, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. So, pertama sekali kita kena jelas maklumat yang kita dapat. Contohnya sebagai majikan mengarahkan, contohnya awak buat kerja A, B, C. So sebagai staff kita kena tahu A itu apa, B itu apa, C itu apa, supaya jelas. Sebab semua orang boleh melakukan kerja, tetapi yang kita khawatir, maklumat dari segi konsep kerja tu mula-mula tak jelas. Apabila tak jelas, maksudnya buat kerja tak sempurna. Apabila tak sempurna, maksudnya majikan menganggap bahawa
pekerja tu kenapa buat kerja macam ni, saya nak macam ni, kenapa you buat macam ni? Maksudnya awal tu maksudnya komunikasi dah berlakunya error, maksudnya dalam keadaan komunikasi yang tidak betul-betul lah. Dan yang keempat ialah menunjukkan kemahiran pengusaha yang tinggi. Jadi maksudnya kemahiran yang penting, maksudnya kemahiran ni kita kena gilap bakat kita. So buat berulang kali. Bila kita buat berulang kali, insya-Allah. Contohnya macam seorang staff tu, contohnya jawatan dia sebagai contohnya kerani. Mana kerja dia maksudnya daripada mula dia bekerja sampailah pada masa dia, maksudnya every time dia telah memberikan satu proses kerja yang baik. So lama-kelamaan dengan kemahiran itu maksudnya dia akan memberikan satu kepuasan pada semua pelanggan dia yang berurusan dengan dia. Dan yang kelima tentang bersikap jujur. Jujur ni penting. Apa perkara sekalipun, mana kita kena bersikap jujur. Kalau kita rasa tak boleh, kita kena beritahu pada majikan kita, bos, minta maaf, memang tak boleh. Kalau kita lakukan, memang akan mendapat mudarat. Sebab dalam kita berbalik pada konsep kita punya keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini yang paling penting. Kalau katakan benda tak boleh, kita nak try buat juga, maksudnya memang impact akan bermasalah. Contohnya, kalau kita mengenalikan uji kaji di makmal. Sepatutnya benda tu memang tidak boleh dilakukan kalau tidak ada kita mengikut peraturan SOP yang telah digaris panduan. Tapi disebabkan kita dirasa nak nampak champion dalam kita pengorganisasi ini, nak buat juga, tapi akhirnya nanti akan mendapat mudarat kepada kita punya organisasi. Dan yang seterusnya, yang keenam ialah tentang integriti tinggi. Maksudnya integriti ni kita kena tahu apa yang kita buat. Maksudnya dalam kita nak buat integriti ni, UTM sebagai majikan kita telah memberikan satu garis panduan. Telah ada garis panduan yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana tidak boleh lakukan. So kita sama-samalah boleh mengikuti dan sebagainya. So jadi saya nampak saya telah banyak mengulas, cuma saya nak menyentuh satu lagi tentang pepatah Melayu mengatakan bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana mufakat. Jadi satu yang saya nak jawab balik pantun pertama tadi tak jawab. Jadi kita nak jawab yang pinggan kedua ni tentang hendak berlayar ke Teluk Bedung sambil mencuba labuhkan pukat, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Jadi yang pentinglah mufakat. Apa kita kerja buat sekalipun, kita mesti bermuzakarah, berbincang dan sebagainya. Sebab biar jangan kita buat seorang je keputusan, kita kena buat dalam keadaan bermuzakarah, berbincang dan sebagainya. Jadi sikit lagi saya tambah, berat sama dipikul, remnya sama dijinjing, yang tiada sama dicari, sama sakit sama senang, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni, sama menghayung sama melangkah, jika kabar baik diberitahu, jika kabar buruk serentak didatangi, jika jauh ingat mengingati, jika dekat temu menemui, dapat sama laba, hilang sama rugi. Jadi pepatah-pepatah Melayu dah comel lah, dah cantik dah. Orang maksudnya kiasan-kiasan daripada penyangga-penyangga kita telah pun memberikan satu takrifan yang cukup bagus dalam kita ingin melihat kepada kejayaan satu organisasi. Bagi saya terakhir sekali ialah untuk kita berjaya organisasi kita, maksudnya majikan dan juga pekerja mestilah sama-sama berganding bahu. Bersama-sama berganding bahu, dan ingat kita kena gunakan konsep Al-Falah tadi, maksudnya apa kita buat di sini, insya-Allah akan ada nanti kebaikan dan juga akan ada nanti hukuman ataupun ganjaran yang akan kita dapat di alam lain. Itu saja dari saya untuk sesi kedua. Terima kasih Puan Moderator. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak yang dikongsikan oleh Tuan Rabi Syam, 6 nilai tadi yang saya kira boleh kita ambil jadikan panduan, dan juga bagaimana pentingnya nilai persahabatan di dalam persekitaran pekerjaan menjadi pemangkin untuk bertahan, berkhidmat sehingga 23 tahun Encik Syam. Betul. Jadi itu nilai-nilai yang kita tak nampak, tapi ia menjadi satu pemangkin yang kuat bagaimana menghadapi pancaroba dalam merealisasikan tanggungjawab dalam pekerjaan di UTM ini. Kita pergi ke Puan Nurzima Zaihana. Saya ingin mendapatkan pandangan daripada Puan, tapi saya kongsikan sedikit tentang satu statistik ya Puan. Kira-kira pada 2008 terdapat
400,227 pesakit daripada masyarakat Malaysia mendapatkan bantuan psikiatri di hospital kerajaan, dan jumlah ini terus meningkat dengan 2,000 kes khusus penyakit skizofrenia dilaporkan setiap tahun. Jika dalam dunia pekerjaan antara yang sering dikaitkan ialah kelesuan kerja ataupun burnout yang boleh membawa kepada isu kesihatan mental di kemudian hari, berkembang mungkin skizo, bipolar dan sebagainya. Bagaimana Puan keadaan ini dapat dielakkan berlaku kepada staf-staf yang sedang berkhidmat? Dipersilakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Hasina tadi, itu memang benar tuan-tuan, sebab apabila keadaan semakin maju, maka kehidupan dan kerjaan semakin kompleks. Jadi pelbagai keadaan kecelaruan yang mungkin dihadapi oleh manusia itu semakin banyaklah. Okey, jadi saya nak menyebut juga tentang perkara-perkara seperti workaholic, engagement, boredom, satisfied, sebab perkara-perkara begini boleh membawa kepada kelesuan kerja seperti apa yang dikongsikan oleh Puan Hasina. Contoh seperti kalau workaholic ini dalam perkataan yang sinonim bersama dengan workaholic adalah gila kerja. Nampak macam agak ganas workaholic ni gila kerja, tetapi tahukah tuan-tuan bahawa workaholic ini adalah apabila keadaan individu obses dengan kebiasaan bekerja, yang mana apabila dia obses, dia cenderung kepada laporan kesihatan yang psikosomatik. Psikosomatik ini macam mana tuan-tuan? Sakit kepala, sakit perut, masalah tidur, rasa kemurungan. Jadi perkara-perkara begini menyumbang kepada statistik yang semakin meningkat seperti apa yang telah disebut oleh Puan Hasina, tuan-tuan. Okey, jadi macam mana perkara ini boleh memberikan kesan? Contoh tahap tekanan yang dihasilkan oleh daripada workaholic nampak macam dah gila kerja, tetapi dia boleh memberikan impak kepada tahap tekanan yang kronik, kerana apabila berlaku dan berlanjutan secara panjang dan berterusan, dia akan mengganggu kepada sistem fizikal. Contoh apabila dia mengganggu keseimbangan hormon kortisol, pro dan anti-cytokine serta tekanan juga akan semakin meningkat. Apabila ini berlaku, dia juga mengganggu keseimbangan sistem biologi manusia, yang mana ketika workaholic ini berlaku, badan fungsi dalaman dalam badan bekerja dalam berterusan. Jadi ini memberikan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes dan paling teruk kematian. Okey. Lagi satu, apabila berlaku workaholic, sentiasa ingat dengan kerja. Itu bekerja walaupun semasa cuti dan minggu-minggu. Ketidakmampuan seseorang itu untuk memisahkan antara urusan kerja, keluarga, diri sendiri, dia cenderung untuk menimbulkan risiko kesihatan fizikal, mental dan macam tadi yang sebut in the end adalah kita takut apabila dia ke tahap skizofrenia. Bila ke tahap skizofrenia ni perlu mendapatkan rawatan daripada pakar psikiatri, tuan-tuan. Okey. Apabila melibatkan keterlibatan secara aktif dengan kerja, biasanya individu yang ada engagement yang tinggi inilah yang biasanya majikan akan sangat suka, sebab dia akan sayangkan kerja for the purpose of I really love my job, walaupun yang datang itu adalah bos daripada tayangan ke, ataupun seperti naga ataupun seperti singa. Jadi perkara-perkara begini dia tidak memberikan kesan kepada orang yang mempunyai sikap untuk engagement. Okey, dia berbeza dengan workaholic sebab biasanya yang
mempunyai sikap engagement ni, dia kurang cenderung untuk risiko kepada sakit, risiko kepada sakit mental dia kurang. Okay? Dia enjoy dengan kerja dia, jadi sangat beruntung sesiapa yang mempunyai sikap dan tingkah laku kepada engagement ini. Ya. Okey, dan di akhirnya apabila dia dapat skill-skill kemahiran boleh menjaga diri, dia akan membawa kepada ketahanan diri. Jadi kita bukan nak cakap bahawa mereka yang mendapat sakit skizofrenia itu tidak mempunyai ketahanan diri. Sebab kadang-kadang apabila mengalami sakit skizofrenia ataupun kecelakaan mental, dia tidak semestinya sebab ketahanan diri. Mungkin kadang-kadang sebab sakit, sebab genetik, sebab environment. Jadi banyak perkara yang boleh menyebabkan kepada kecelaruan mental seperti skizofrenia. Okey. Lagi satu, mereka yang berkecenderungan kepada engagement ini, dia pandai dan tahu bagaimana untuk menetapkan limitasi kepada sokongan keseimbangan dalam kerjaya, dan juga boleh mengadaptasi dengan kehidupan berkeluarga. Sebab ini boleh mengurangkan kepada kecenderungan bila bekerja. Okey. Saya beralih pula kepada kebosanan. Biasa kebosanan ni kadang-kadang kita pernah dengar kalau macam rakan-rakan ataupun staff bosan lah. Bosan kalau setakat bosan sesekali it's normal. Tetapi sekiranya berlaku setiap hari dan tidak melakukan apa-apa kerja, dia dah jadi yang lain ya tuan-tuan. Contoh dia akan menjurus kepada satu datang lewat, balik awal, kekerapan MC lah. Bayangkan mungkin bos-bos boleh tengok dekat sini. Banyak tak MC yang dilakukan oleh staff-staff mereka. Jadi kalau banyak, boleh cek dekat situ. Sebab banyak mungkin staff berasa bosan dengan kerja yang ada ataupun dirasa macam tak selesa. Jadi perkara begini ya. Sikap staff yang mengalami kebosanan ini akan kalau tuan-tuan nak tahu, dia boleh berikan impact kepada rakan sekali yang lain. Jadi kita tak nak perkara berlaku tuan-tuan. Sebab apa? Kadang-kadang dia rasa kekerapan melakukan kerja yang berulang-ulang atau sama, jadi boleh menyebabkan staff ni dia rasa bosan. Sebab itu kadang-kadang apabila staff merasa dalam keadaan zon selesa, segala perkembangan kerjaya dia, segala perkembangan sendiri dia, segala motivation untuk maju, dia akan terhenti. Jadi bila dia terhenti, ini akan disedari sendiri oleh rakan-rakan dan juga jadi itu tidak baik untuk staff sendiri. Okey. Yang mana contoh yang mana sebelum ini dia mempunyai kemahiran untuk penilaian, perancangan matlamat kehidupan atau kerjaya, penilaian kepada risiko, fokus dalam tuju dan kawal emosi. Masa ni lah bila bodong ni pegang suka sekali apabila tiba-tiba dekat depan laptop pun dia tertidur. Dia berbeza dengan narkolepsi tuan-tuan. Dia begitu Okey. Saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan burnout, yang mana kalau kecenderungan untuk workaholic ni dia boleh jadi kepada burnout, tetapi burnout ni dia tidak jadi dalam setahun dulu. Dia biasanya dah lama, lebih daripada setahun biasanya. Biasanya kalau dibiarkan, dia boleh menjadi kemungkinan dan juga in the end kita takut dia akan memberikan impak kepada penyakit. Okey. Burnout ni berlaku apabila individu ni dia terlalu lama dalam keadaan zon aktif sampai energi dia dengan daya dia tu dah tak ada. Sebab orang ni bila bekerja macam tadi Tuan Raja Syam dikongsikan 23 tahun jadi sangat bagus, tidak ada lagi simptom-simptom burnout tapi bagaimana dengan staf yang lain? Sebab tu perkara-perkara begini perlu diperhatikan oleh bos-bos dalam UTM ini tuan-tuan. Okey, saya bagikan contoh tanda-tanda untuk mengenali simptom burnout. Contoh antara keletihan yang melampau, yang mana perasaan dan emosi yang sangat penat, tak dapat menjalankan tugasan yang biasa dilakukan dan dia rasa macam
penat lah, tak ada daya. Padahal kadang-kadang dah makan satu. Jadi simptom biasanya dia cenderung untuk mengalami masalah dalam perut. Lagi satu, sakit kepala. Kita pernah dengar lah daripada klien, malaslah nak involve dengan apa-apa. Jadi kita tak nak perkataan itu terkeluar lagi. Sebab apa? Apabila dah berlaku dalam keadaan burnout, memang perlukan bantuan supaya berkongsi bersama dengan kaunselor. Okey, untuk makluman tuan-tuan, burnout ni bukanlah dalam kategori kecederuan tuan-tuan. Okey, untuk simptom kedua burnout dia akan asingkan, staf akan asingkan diri daripada kerja. Bayangkan kalau ni kita kena masuk dalam apa yang difikirkan oleh staf. Pagi-pagi rasa tak nak pergi kerja, rasa nak marah, rasa bangun tu macam lambatnya, malasnya nak pergi. Tapi semua rasa marah tu terbuku kat dalam hati. Kalau tuan-tuan nak tahu apabila rasa marah terbuku dalam hati dan dikeluarkan secara tidak konstruktif, ini akan juga memberikan kesan kepada diri staf dan juga kepada orang di sekeliling tuan-tuan. Okey, lagi satu, contoh, kerja tak banyak, tak mencabar tapi masih lagi merasa tertekan dan kecewa. Ini juga simptom-simptom kepada burnout. Ada tak tuan-tuan pernah dengar cynical, dia rasa sarcastic, asyik mengindir je, perlu tentang rakan sekerja, perlu tentang keadaan kerja, banyak konflik. Ini pun kadang-kadang dia mengalami masalah simptom burnout. Kadang-kadang burnout dengan kerja, kadang-kadang burnout dengan family. Okey, dalam masa yang sama, individu burnout ni juga dia akan menjarakkan diri dia secara emosi. Bayangkan jika tu dah tak ada macam rasa simpati, rasa empati pada rakan kerja pada apa-apa yang berlaku. Okey, dia akan takutkan perasaan dia terhadap kerja. Dia benamkan perasaan dia. Okey, lama-lama in the end dia tutup pintu dan dia tak mau langsung aktif dengan program-program dekat department. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kalau boleh ada di antara mereka yang tak nak langsung jumpa dengan orang. Jadi kita tak nak biarkan staf begini merasa sedemikian sebab perlu dibantu. Okey, yang ketiga, prestasi dia makin merudum dan ini memang biasanya akan disedari oleh rakan dan juga bos. Burnout ni banyak kita akan sharekan di bawah MC ni antara simptom lah. Kadang-kadang dia rasa macam dah burnout dah, asyik kerja tempat yang sama lebih daripada 5 tahun tapi nak pindah tak boleh. Jadi itu pun kadang-kadang boleh jadi punca. Jadi satu, sentiasa negatif tentang kerja. Apa je silap, apa yang diberi itu semua silap. Tak nak buat kerja, itu bukan kerja saya, benda-benda macam ni. Dan kadang-kadang dia boleh membawa kepada selalu terlupa. Sebab apa? Sebab tak fokus. Dan kalau selama kita nak staf kepada ke arah yang inovatif, kreatif, tapi bila mereka mengalami situasi burnout, dia kurang kreatif sedikit. Semua akan tolak kerja kepada orang lain sebab kalau boleh, tak apalah, kau lah yang buat kerja sebab kau kan rajin, bos kan sayang. Perkataan-perkataan begini bila kalau dah burnout, jadi dia tak seharusnya berlaku. Okey, bagaimana nak kurangkan kecenderungan burnout? Okey, pertama, perlu tetap tamat-tamat yang ingin dicapai kerana tak ada matlamat yang jelas dan perlu memberi makna baru pada apa yang ingin dicapai. Sebab itu mereka yang mengalami burnout ni bolehlah pergi ke motivasi. Sebab daripada situ kita akan explore apa yang sedang dialami oleh staff tersebut. Okey, yang kedua, pengetahuan baru berkaitan kerja atau kesan lain. Ini mesti seiring ya tuan-tuan dengan latihan atau proses berkaitan supaya tak ada isu. Saya tak tahu buat, saya tak ada skill tu, saya bidang lain. Sekarang ni saya kena bidang lain tak? Dia perlu seiring. Maknanya kalau nak pengetahuan kerja yang baru, mesti ada knowledge, mesti ada kursus dan juga tak dilupakan. Masa juga perlu diberi sebab kadang-kadang dia meningkat skill, kecekapan untuk mengingat
atau memahirkan diri itu agak lambat, tuan-tuan. Dan juga boleh cuba hobi baru dan belajar ilmu baru. Kalau dia cenderung kepada bosan nak buat apa-apa, jadi cuba benda yang baru. Okey. Yang keempat, mungkin boleh buat pengambilan tugasan secara bulan ataupun perkongsian bersama dengan staf di sini. Apa masalah? Okey, apa isu? Sebab nampak macam lain. Okey. Jadi perkara-perkara ini boleh diikuti oleh staf untuk mengembangkan kecenderungan burnout. Ya. Okay. Apa yang perlu sebenarnya dalam diri staf? Apa yang perlu adalah sebenarnya motivasi intuitif. Sebab bila motivasi ini berlaku dan ada dalam diri staf, datanglah bos daripada mana, datanglah kerja yang membuat staf akan mempunyai daya tahan yang tinggi. Yang itu yang diperlukan dalam satu-satu staf, yang mana secara tak langsung apabila pengambilan tugas yang mencabar tapi mampu dilakukan oleh staf, dia akan rasa macam wow, aku hebat, boleh dapat buat kerja ini dengan lebih baik daripada kerja-kerja yang dahulu. Dan dekat situ ada peningkatan yang rasa harga diri di situ. Tuan-tuan, di satu saya nak cerita. Sebab tadi Puan Hasna menyentuh tentang pencegahan dan tak bahawa yang mana isu berkaitan dengan penyembuhan dan burnout. Tuan-tuan, sama ke beza? Sama ke beza? Ke sama tak sama? Dia macam tu. Ada perbezaan walaupun ciri dalam burnout ni tanda kemungkinan contoh kerja yang melampau, rasa tidak dihargai, rasa menurun, dua ni ada sama-sama. Tapi kalau macam burnout ni kadang-kadang sebab kerja, kadang-kadang sebab keluarga. Tapi kalau kemurungan ni dia SOE lain sebab dia kadang-kadang berkaitan dia kadang-kadang macam pemikiran dan ada juga perasaan, ada juga genetik dan perasaan negatif pada kehidupan, jadi perkara-perkara begini. Bezanya adalah kemurungan ni dia akan kemungkinan untuk ada ciri-ciri dah hopeless. Dia dah hopeless tu dia dah tak ada rasa macam tak ada harapan lah tuan-tuan. Dan yang paling takut untuk kemungkinan adalah kecenderungan untuk membunuh diri tuan-tuan. Ini yang paling takut sekali tuan-tuan. Dia bukan kemungkinan bukan sebab tuan-tuan, bukan sebab tak cukup solat 5 waktu, tetapi adalah sebabnya. Jadi perkara-perkara begini boleh diambil berat oleh majikan dan juga rakan-rakan serta staf sendiri. Saya rasa saya perlu serahkan kembali kepada Puan Hasna. Rasanya sudah menjawab kepada pertanyaan yang Puan Hasna tadi. Puan Hasna, terima kasih. Terima kasih Puan Rozimah Zaihan, panjang lebar jawapan kepada burnout tadi, kelesuan kerja. Mungkin yang ada yang belum familiar dan harapkan penerangan itu memberi sedikit gambaran bagaimana sebagai pekerja, jika ada simptom telah hadir pada diri anda, bagaimana daya tindak yang perlu diambil mengikut panduan yang diberikan tadi, dan majikan pula bagaimana boleh memerhati pekerja-pekerja yang mengalami simptom kelesuan kerja ini dan diberi langkah pencegahan dan seterusnya. Okey, kita pergi ke pusingan yang terakhir. Masa dah sangat mencemburui kita, rasa tak cukup masa panel-panel. Rasa banyak lagi kita nak bercakap sebenarnya. 3 jam pun tak habis ni kan. Okey, tapi kita bagi inilah jawapan yang sangat concise, tepat dan padat pada pusingan terakhir ini. Tuan Haji, bagaimana? Bolehkah memberi panduan sedikit kepada para penonton? Adakah saluran-saluran mekanisme yang boleh dihubungi oleh penonton atau staf-staf dari segi sokongan, khidmat perundingan, aduan dan dari sudut pentadbiran bagi isu keselamatan di tempat pekerjaan? Silakan. Dan juga terus kepada kesimpulan Tuan Haji. Okey, terima kasih kepada panel Puan Moderator dan yang saya hormati panel forum yang lain. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya pihak UTM telah menyediakan pelbagai saluran aduan yang boleh dicapai oleh semua pihak lah, sama ada pihak pihak warga UTM sendiri
pihak stakeholder, sama ada di komuniti setempat ataupun sesiapa saja, ibu bapa dan sebagainya, boleh membuat pelbagai saluran aduan. Jadi kalau dalam konteks UTM ini, aduan-aduan tu banyaklah, sama ada kita boleh datang sendiri ke jabatan-jabatan yang berkaitan, contohnya di bahagian keselamatan, di bahagian pendaftar sendiri, tuan-tuan boleh mengumpulkan aduan. Apa juga aduan, dia aduan ini bukannya dalam bentuk pertanyaan kan. Kalau aduan ini adalah sesuatu perkara yang perlu kita laksanakan penyiasatan ataupun mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Tetapi harus difahami, ada juga yang menggunakan saluran-saluran aduan kita tadi untuk mendapatkan maklumat ataupun pertanyaan. Jadi perkara-perkara itu perlu difahami oleh semua warga supaya sebarang bentuk aduan perlulah disalurkan ke channel aduan yang sepatutnya, manakala untuk yang berbentuk pertanyaan, penjelasan dan sebagainya boleh mengumpulkan channel yang lain supaya kita tidak begitu celaru dengan maklumat-maklumat yang diterima dan kita dapat menjelaskan, menyelesaikan permasalahan tadi mengikut kategori tadi. Kalau berkaitan dengan aduan, kita boleh melaksanakan siasatan. Kalau pertanyaan tadi, kita akan jawab soalan itu berdalam bentuk memberikan informasi dan sebagainya. Jadi dalam konteks UTM ini, kita untuk kes-kes integriti, salah laku dan sebagainya, kita ada dibincangan dalam jawatankuasa. Dulunya dikenali sebagai jawatankuasa integriti dan tabik urus ataupun G2, dan pada hari ini dia dikenali sebagai jawatankuasa anti rasuah. Dia punya keahliannya lebih kurang sama dan tornya lebih kurang sama, cuma nama itu telah dinamakan semula kepada jawatankuasa anti rasuah. Dan selain daripada itu, sebenarnya kita banyaklah, kita ada, sama ada saya katakan tadi, kita boleh hadir sendiri ke jabatan-jabatan yang berkaitan. Kita boleh buat aduan secara atas talian, melalui email, dan ada juga email kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua perkhidmatan, kepada Datuk NC sendiri pun ada juga aduan. Cuma kita perlu ketahui bahawa apabila kita mengemukakan aduan ataupun sesuatu isu itu, perlulah ada rasa tanggungjawab dengan mengemukakan nama pengadu, maklumat yang lengkap supaya kita tidak jatuhkan perkara itu sebagai satu bentuk tomahan. Sebab apabila aduan itu dibuat ataupun aduan itu dikemukakan, pihak UTM khususnya majikan, selaku majikan akan begitu serius memandang dan melihat isu apa yang dibangkitkan. Jadi kita tidak mahu wujudnya penganiayaan kepada mana-mana pihak sehingga menyebabkan imej mereka tercela dan sebagainya. Harus diingat, walaupun orang itu sedang dalam siasatan, kita tidak boleh membuat prejudgment. Prejudgment ni kita dah menjatuhkan hukuman sedangkan dia belum disahkan ataupun dibuktikan bersalah. Jadi dalam konteks perundangan kita, seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sehingga ia boleh dibuktikan bersalah. Dan hukuman yang diterima adalah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Sebab kadang-kadang kita masyarakat umumnya kita tidak begitu faham tentang bagaimana proses perundangan itu dilaksanakan dan proses kehakiman, penghakiman dan proses menjalankan hukuman itu dijalankan, menyebabkan seolah-olah pihak majikan ini tidak begitu mengambil serius tentang aduan, tidak mengambil begitu berat tentang permasalahan yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang telah membuat aduan. Sebenarnya kita di dalam konteks bahagian pendaftar pun kita banyak menerima aduan-aduan dan kita tidak boleh mewawarkan kepada publik bahawa berapa banyak kertas siasatan yang telah dibuat dan berapa banyak statistik hukuman-hukuman yang telah dikenakan kepada pesalah-pesalah yang telah dibuktikan bersalah. Jadi kita semua aduan kita akan ambil, semua informasi yang diberikan yang berbentuk aduan itu kita akan ambil dan kita akan kutip. Biasanya kita akan menganalisis maklumat-maklumat tadi supaya kita membuat tapisan sama ada perlukan further investigation ataupun itu hanyalah bentuk surat layang yang tidak perlu dilayan ataupun dilaksanakan aduan seterusnya, siasatan seterusnya, ataupun perlukan siasatan. Dan siasatan ini begitu dikendalikan dengan begitu teliti. Seperti mana yang saya katakan tadi, apabila seorang itu telah dituduh ataupun dikenakan aduan tadi, imejnya boleh tercela, keluarganya boleh merasa malu dan sebagainya. Jadi proses siasatan sangat sangat dibuat dengan teliti
dan tidak semua orang boleh diberitahu apa yang perkembangan yang telah sedang berlaku. Kita telah bersiasat ke setakat ini ini saja maklumat yang ada dan sebagainya. Cuma hanya pihak-pihak yang berkaitan sajalah yang perlu mengetahuinya. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan dibuat dekat atas aduan. Sebenarnya di belakang tabir banyak jawatankuasa ditubuhkan, kita mengambil rakaman percakapan, bahan bukti kita kumpulkan dan sebagainya. Jadi saya harap dengan penjelasan ini sedikit sebanyak akan memberi kefahaman kepada warga tentang bagaimana satu proses siasatan itu dilaksanakan terhadap sesuatu aduan. Jadi cuma kebelakangan ini ada timbul situasi di mana warga lebih suka ataupun publik lebih suka menggunakan media sosial sebagai saluran aduan mereka berbanding dengan saluran-saluran rasmi yang telah kita sediakan tadi. Buat dalam contohnya kita ada UTM Confession, tulislah segala makna yang ada di situ, tetapi maklumatnya tidak lengkap, hanya dalam bentuk hearsay saja, hanya dalam bentuk maklumat yang tidak begitu tepat, dalam bentuk luahan rasa dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita tidak mengambil tindakan atas apa-apa yang berlaku pada UTM Convention contohnya. Sedangkan kita ada saluran aduan, kita ada SSCD dan sebagainya untuk menyalurkan aduan, tetapi tidak digunakan. Lebih sesuai mereka lebih berminat menggunakan UTM Confession di wall-wall Facebook masing-masing, tulis itu dan ini. Sedangkan lebih baik adalah lebih bertanggungjawab sekiranya kita mendapat ada sesuatu perkara itu perlu dibuat aduan, kita adukan secara transparan, secara rasmi dan sebaiknya. Dan jangan takut, jangan bimbang, maklumat pengadu kita akan rahsiakan. InsyaAllah kita pun akan terpakai dengan akta perlindungan saksi. Jadi jangan takut untuk tampil ke depan, membuat aduan kalau ada berlaku rasa macam dibuli, sexual harassment, misal kata berlaku penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan duit dan sebagainya. Kalau kita ada cukup bukti, kita ambil tanggungjawab itu, tampillah ke depan menggunakan saluran yang betul untuk kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beramanah ataupun berintegriti. Jadi dalam konteks UTM ini sebagai satu badan berkanun, kita akan menjalankan siasatan khususnya kes-kes tata tertib ini di bawah kod etika profesional staff dan berdasarkan kepada akta peraturan tata tertib badan-badan berkanun ataupun akta 605 lah yang sering saya taklimatkan kepada warga sebelum ini tentang punca kuasa kepada sesuatu tindakan untuk kita laksanakan, iaitu Akta 605, Akta Badan Berkanun dan Tata Tertib Secas tahun 2000, Akta 605 tadi. Okey, itu dari segi menjawab soalan kita yang ketiga tadi yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin dalam masa setengah minit ini saya nak buat kesimpulan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu baik budi minda harmoni ini dengan dua rangkap pantun. Puan Serina, bintang di timur, cuaca baik, cahayanya terang sampai ke seberang. Mulut manis, hatinya baik, itulah budi dikenang orang. Laut cetek, banyak pantun. Laut cetek berlayar kolik, sampai muara memberi kelisa. Dilihat cantik, dipandang molek, tambah pula berbudi bahasa. Jadi saya ingat dua rangkap pantun itu dapat memberikan kesimpulan tentang tajuk kita pada pagi ini. Saya kembalikan semula pada Puan Nasrina, silakan. Terima kasih Tun Haji. Saya kalau dengar Tun Haji bagi pantun senyum lebar je lah saya dengar. Orang Melaka memang pandai berpantun, ni kita bagi dia tak payah karang, terus keluar dalam fikiran, terus boleh cakap. Itu kepakaran Tun Haji. Okey, tentang penerangan soalan tadi, kita dapat lihat para penonton bagaimana Tun Haji telah menekankan bahawa saluran telah ada tampil ke depan dan juga ada Whistleblower Act yang melindungi, dan juga bagaimana di pihak Jabatan Pendaftar sendiri menghadapi cabaran-cabaran besar seperti sosial media dalam memperhalusi dari sudut perundangan membela hak-hak pekerja di UTM. Moga Jabatan Pendaftar sentiasa mempunyai daya tahan dan kepakaran yang tinggi, disokong oleh warga universiti untuk menjalankan tanggungjawab, insyaAllah. Okey, masa mencemburui tapi kita telah diberi masa lebih tengok hangat kita punya kupasan pada hari ini.
Jadi Rusutia bersetuju memberi sedikit lagi masa. Kita pergi kepada Tuan Radhi Syam. Menurut pandangan Tuan, bagaimana strategi bekerja berpasukan di UTM ini boleh diterbitkan secara keseluruhan? Ada yang telah ada, tapi ada juga yang masih muram lagi daripada semangat berpasukan supaya dia menjadi tonggak kejayaan kepada majikan, hubungan di antara pekerja dan majikan, dan mungkin boleh seterusnya kepada kesimpulan. Dipersilakan Tuan Radhi Syam. Terima kasih kepada pemoderator, sahabat-sahabat panel sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekalinya, untuk kita melihat dengan lebih dekat, kita kena tengok peranan dan juga apakah definisi majikan dan juga definisi pekerja, supaya majikan memainkan peranan sebagai majikan dan pekerja memainkan peranan sebagai pekerja. Jangan pekerja nak mainkan peranan sebagai majikan, itu yang pening. Kan? Jadi maksudnya kena tahu you punya rumah kat mana. Kan, kalau rumah A lah, kalau jangan pula you sebagai pekerja nak jadi majikan. Jadi kena tahu, maksud majikan ialah maksud pihak yang memiliki organisasi dan bertanggungjawab kepada modal dan segala pembayar upah atau ganjaran kepada pekerja. Maksudnya kalau kerja di syarikat swasta, contohnya company sedang berhak tu dia you punya majikan. Tetapi kalau di firma kerajaan juga, di firma awam, maksudnya majikan ialah pihak atau pegawai atasan yang diberi tanggungjawab oleh organisasi. Contohnya, sebagai macam contohnya Cik Najib lah. Cik Najib merupakan majikan kepada kita. Maksudnya apa keputusan dia, maksudnya itulah keputusan daripada organisasi. Yang kedua ialah pekerja. Pekerja ditarikkan sebagai individu atau kumpulan yang bekerja untuk mendapat upah. Maksud kita bekerja ni, saya rasa tak ada orang bekerja ni yang tak dapat upah. Maksudnya mesti kerja ada mendapat amount ikut kepada apa yang kita buat lah. Dan menerima gaji atas perjanjian sebagai pekerja kepada sebuah organisasi. Contohnya pekerja atau kerajaan merujuk kepada individu yang menerima bayaran gaji dari kerajaan. Maksudnya kita kena jelas dua perkara tu. Sebab kalau kita jelas dua perkara tu, maksudnya memang insya-Allah tidak akan ada masalah. Sebab kadang-kadang kita nak buat suatu perkara ni kita tak jelas. Kan kita buat ni ikut suka kita lah. Dah bila ikut suka kita, jadi maksudnya apa benda yang kita buat tu dalam keadaan yang tanpa hala tuju yang baik. Jadi dalam konteks itu saya ingin juga melihat kepada konsep perhubungan dua hala. Maksudnya di antara majikan dan pekerja, yang paling penting ialah bagaimana sifat komunikasi, two-way communication di antara majikan dan juga pekerja. Apa jua dalam urusan kita ni, maksudnya mestilah kita berkomunikasi. Mana kalau sebagai majikan, apa jua arahan kerja yang mesti dibuat, mana majikan mestilah memberikan satu arahan dengan jelas kepada pekerja dia. Dan pekerja dia akan menerima dan mereka akan membuat yang terbaik. Sebab dalam konteks keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ingat, kita ni masih lagi dalam tajuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Apa yang kita buat, kalau kita buat dalam keadaan yang terurus, tersusun dan sebagainya, insya-Allah keselamatan yang kita cuba melakukan kerja itu akan terjaga. Kesihatan contohnya, orang tu memang suka sangat bekerja, memang maaf katalah gila kerja, tapi dia tak sihat. Kan, dia tak sihat. Contoh macam sekarang, contohlah macam wabak COVID ni, dia memang gila kerja tapi tak sihat di COVID. Kan, jadi maksudnya macam mana majikan tu? Jadi majikan kena menguasai peraturan supaya pekerja yang bagus tadi duduk di rumah, mengasingkan diri di rumah, walaupun dia bagus macam mana pun dia kena duduk di rumah. Sebab kalau dia pergi kerja dalam keadaan COVID-19 ni, dia akan menyebabkan kemudaratan kepada organisasi. Silap-silap majikan yang handsome macam Cik Najib pun akan terkena wabak tu. Jadi kena tengok. Jadi dalam konteks tu kita juga kena tahulah dari segi kesihatan, keselamatan, maksudnya yang telah diterapkan, contohnya macam KKP lah, kesihatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi pekerja ni merupakan aset kepada semua organisasi. Tanpa pekerja, tanpa bos. Takkan ada bos seorang-seorang dalam hidup ni, mesti ada pekerja. Kalau seorang bukan nama bos, jadi maksudnya bos dan juga pekerja, dia mesti signifikan antara satu sama lain. Jadi saya melihat kepada apabila telah terjalin ikatan kukuh. Jadi apabila ikatan kukuh terjalin di antara organisasi dan juga pekerja tersebut, maksudnya akan melahirkan budaya kerja sebagai team working, teamwork ataupun kerja berpasukan. Apabila kita bekerja secara berpasukan, maksudnya dah tahu dah peranan masing-masing. Majikan, mereka akan menggunakan kluster
nama majikan. Pekerja akan menggunakan pakai peraturan pekerjaan. Jadi maksudnya insya-Allah kedua-dua ini dah ada peranan masing-masing. Maksudnya sama-sama kita bawa perahu ni, sama-sama kita mendayung, sama-sama. Majikan akan duduk di hadapan dan pekerja akan mendayung sama-sama supaya destinasi kita akan tercapai dengan baik dan ke mana kita akan bawa, maksudnya kita akan sama-sama pergi. Sebab ingat mungkin saya sedikit saya nak share lah, kadang-kadang sebagai pekerja ni kita kena tengok kalau dia bermasalah, apa punca masalah dia. Ya, tidak semua orang ni dia boleh berfikir secara waras. Ada dia kawan-kawan kita di luar sana, maksudnya apabila mereka ada masalah, mereka tidak boleh berfikir. Mereka akan melakukan perkara yang mungkin melanggar peraturan kerja. Dan sebagai seorang majikan kena tahu kenapa si A ni bermasalah. Saya tak nak cakap si A tu siapa, nanti bubuh nama payah juga kan. Si A ni siapa? Maksudnya majikan kena memanggil si A ni, kita punya pekerja yang bernama A ni datang dan kena tanya apa masalah dia. Sebab kadang-kadang kalau kita tak tanya, kita hanya ada kuasa menghukum saja, masuk kita khawatir. Apabila kita dah ada, sebab A ni kalau kita tengok daripada sejarah perkhidmatan, bukan pekerja yang cemerlang, tetapi sikit je masalah, so kita di luar yang berjawatan sebagai bos-bos ni, maksudnya kena sedar, kena memberikan, kalau boleh kita ni biar kata orang, pekerja kita ni ibarat anak kita. Kalau anak kita didik dengan cara salah, maksudnya akan impact dia, akan problem di masa hadapan. Jadi kita anggap pekerja kita sebagai kita punya anak kita. Jadi maksudnya sebagai seorang ayah kepada anak, kita bimbingan sempurna. Bimbingan dari segi agamanya, dari segi dunianya, dari segi akhiratnya. Jadi benda-benda itu dalam bentuk yang seragam. Jadi maksudnya kerja berpasukan, kita akan dapat bermanfaatkan. Yang seterusnya saya nak tambah sikit tentang 5 tip kita ngekalkan kesetiaan pekerja. Saya ni mewakili pekerja. Mungkin bos kita Najib ni mewakili majikan. Jadi saya nak bagi 5 tip kita nak kekalkan kesetiaan pekerja kita. Pertama, tempat kerja menarik. Saya nampak di UTM ni memang alhamdulillah tempat kerja kita sangat menarik. Kan? Aircon tak memang ada je. Kalau tak ada aircon memang tak boleh bekerja, contohlah. Tapi maksudnya alhamdulillah Cik Najib pun nampak kalau tak ada aircon, maksudnya memberikan satu punca kuasa bagaimana nak berikan tempat kerja menarik. Yang kedua, tip yang kedua adalah tentang komunikasi yang baik. Sebagai majikan memberikan satu arah kerja yang baik kepada staf dia. Kadang-kadang staf kita ni kita tak boleh beri arahan secara mulut. Sebab kadang-kadang mereka ni biasalah. Kadang-kadang mereka tak suka mendengar. Tapi mungkin kita boleh memberikan arahan dalam bentuk nota. Kan? Bagi nota, hantar email awak, ambil macam sekarang. Dia maksud benda tu sebagai arahan. Yang ketiga, kepercayaan. Majikan kena percaya pada pekerja. Jangan ada dalam diri, dalam hati kita ni tak percaya pada orang. Kalau tak percaya, masa memang susah. Ada setitik tahap ketidakpercayaan dalam diri kita sebagai majikan kepada pekerja kita, memang ada masalah. Kita berikan kepercayaan pada mereka sebab insya-Allah kita kena yakin dan percaya sesungguhnya generasi Al-Falah nanti maksudnya apa yang kita buat ni kita akan mendapat ganjaran di sana nanti. Jadi maksudnya sebagai majikan kita kena berikan kepercayaan kepada staf kita. Dan seterusnya latihan dan pendidikan. Ini saya kupas balik yang Cik Najib beritahu tadi tentang latihan dan pendidikan. Sebab kadang-kadang staf kita ni dia dah lama dah bekerja. Contohnya kerja dia susun file je kan. Hari-hari susun file. Boringlah dia. Jadi maksudnya macam mana kita nak bagi meningkatkan prestasi dia dalam proses penyusunan file. Mungkin kita beri hantar dia buat latihan menyusun file dengan cara yang lagi bagus. Jadi maksudnya dalam masa yang sama dia dapat knowledge. Yang kedua, kalau dapat diberi peluang dan ruang kepada staf-staf kita ni di golongan-golongan bawah, golongan-golongan pertengahan yang ingin menyambungkan pendidikan ke tahap lebih tinggi. Jadi sebagai majikan, berikan mereka peluang-peluang dan ruang. Tetapi harus diingat, kalau mereka belajar, jangan jadikan alasan belajar untuk menyebabkan mereka tidak bagus, tidak ada kualiti dalam mereka punya pekerjaan. Maksudnya, kalau diberi peluang dan ruang, pekerja ni tak boleh belajar, so maksudnya mereka mesti menunjukkan kau memang lagi bagus. Dan seterusnya, yang paling akhir sekali adalah ganjaran dan penghargaan. Maksudnya sebagai majikan, macam saya ulang kat tadi lah, tidak tiap-tiap tahun naik pentas dapat cemerlang.
Itu satu media yang biasa. Tetapi sebagai majikan contohnya lah dalam WhatsApp group tu kan, kalau buat kerja contohnya mungkin majikan boleh hantar WhatsApp, terima kasih kerana anda telah membuat kerja dengan lebih baik, ataupun tahniah kerana anda telah pun memberikan satu perkhidmatan yang baik. Maksudnya itu saja harapan dia. Kan, tapi apabila dibajai, disemai dengan benih-benih kasih sayang tu, maksudnya makin lama pekerja tu insya-Allah akan rasa terangsang untuk lebih bekerja. Dan sebab ingat, dalam kita buat dalam agama Islam pun, apa yang kita buat ni insya-Allah Allah Taala akan memberikan ganjaran yang besar. Jadi itu kita kena melihat dalam konteks dalam dunia pekerjaan. Tapi dalam konteks untuk kita nak melihat kepada macam mana kita mengawal keselamatan atau mengamalkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, maksudnya kita nak pekerja kita bersedia untuk bekerja. Bersedia dari segi mental, dari segi emosinya kita bersedia. Dan sebagai pengakhiran daripada saya, maksudnya kesimpulan, apa yang kita buat ini ialah merupakan di antara sumbangan kita kepada organisasi kita, terutama UTM dan juga negara. Jadi maksudnya walaupun kita rasa kecil nilai kita di sini, tetapi hasilnya ialah kita telah memberikan satu impact yang tinggi kepada organisasi kita UTM dan juga negara Malaysia yang kita cintai ini. Jadi saya mengakhiri mengakhirilah saya punya kupasan pada pagi ini. Maksudnya yang terbaik tu kita try lah bersama-sama, kita berusaha untuk memperkasakan dan meningkatkan lagi UTM adalah merupakan universiti yang terkemuka dalam Malaysia. Jadi sama-samalah kita semua staf akan terus membantu UTM dan sebagai majikan juga mestilah memberi peluang dan ruang kepada semua staf kita untuk sama-sama memacu ke arah lebih baik. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Cik Syam. Baru-baru rasa mendengar ini kupasan Cik Syam tadi. Yang terakhir mestilah memang baru-baru yang terakhir kita kena bagi yang terbaik. Cik Syam memang begitulah. Pasti kena bagi yang terbaik insya-Allah. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada Puan Nurzima Zaihan, mungkin sebagai kesimpulan sedikit Puan, silakan. Rasanya banyak pandangan dan ulasan tu telah diberikan dengan cukup sempurna oleh Tuan Haji Najib dan juga Tuan Raji Syam. Jadi saya rasa cukup setakat itu sahaja. Minda sehat, hati kuat, rahmah untuk semua. Saya juga ingin menyeru kepada tuan-tuan supaya untuk berhubung dengan kami menerusi FB Pusat Kaunseling di MTL, di mana dekat situ tuan-tuan boleh berhubung dengan pegawai psikologi di Pusat Kaunseling di MTL. Jadi saya serahkan kembali kepada Puan Nur Hasina. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Zaihan. Begitulah tadi para penonton sidang hadirin dan saya kasihi sekalian, bagaimana kita telah mengalami satu forum yang hangat dan kepuasan yang mendalam. Ada motivasi, ada psikospiritualnya, ada perundangannya, lengkap pada pandangan saya. Terima kasih kepada Tuan Haji Najib, Tuan Raji Syam dan Puan Zaihan atas pengalaman saya memberi satu situasi atau keadaan menjadi moderator yang sangat saya rasa dapat banyak knowledge hari ini, dan pastinya kita menanti perkembangan demi perkembangan pelaksanaan dasar dan budaya kerja di UTM yang menekankan tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja bagi menjamin kesejahteraan kita semua. Sebelum kami mengakhiri, kami memohon sekiranya ada yang terkasar bahasa, memberi rasa, mohon maaf daripada kami, panel dan juga moderator. Berjumpa lagi kita di lain siaran. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang daripada kami. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Atas perkongsian ilmu dan pandangan serta pengalaman yang amat berharga pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian kerana sudi menonton dan mengikuti sesi forum pada hari ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.